Okay, untuk chapter hari ini iaitu untuk statistical probability. Okay, saya sahaja tulis chapter 5 sebabnya kalau ikutkan daripada DCI yang sebenar, dalam DCI sepatutnya dalam probability yang dimaksudkan tu ada include untuk permutation, combination, Venn diagram. Okay, lepas tu barulah probability yang melibatkan Z-score. Jadi memandangkan kita pun dah selesai untuk midterm. Okay, midterm pun kita dah buat. Quiz 1, quiz 2 kita dah selesai. Jadi maknanya nanti lepas pada cuti midterm ni memang saya fokuskan untuk kita belajar tentang berkaitan final exam sahajalah. Okay, jadi untuk final exam yang SEM ni dan SEM sebelum ni pun yang melibatkan statistical probability ni lah. Yang berkaitan dengan Z-score. Okay, Z-score, Z probability. Okay, jadi sebenarnya untuk statistical probability ni dia ada dua approach. Satu dia guna T-score, satu lagi Z-score. Tapi yang paling recommendednya untuk Z-score lah. Sebab Z-score ni dia boleh melibatkan sampel yang lebih besar berbanding dengan T. Dan dari segi normality yang lebih transparent lah berbanding dengan T. Okay, jadi untuk learning outcome ni, untuk learning outcome, okay, by the end of this chapter, you should be able to understand statistical probability. Okay, yang ni berkaitan dengan Z-score lah. Okay, sebenarnya, daripada Z probability lah kita boleh tahu sama ada, okay, probability ni maksud kita nak tahu, is it sesuai untuk melibatkan prediction, predicting outcome. Okay, contohnya kalau kita nak tahu, okay, esok cuaca hujan ke tak hujan. Okay, jadi bila kita nak tahu, kita melibatkan dari segi kebarangkalian. Probability itu adalah kebarangkalian. Kita nak tahu berapakah kebarangkalian. Tak boleh masuk lah. Yang ni, sekejap Okay, jadi sekalian, okay, by the end of this chapter, you should be able to understand the statistical probability. Okay, untuk jadi dalam chapter ni, kita just fokus untuk Z-score sahaja. Okay, katakanlah kita nak tahu sama ada esok hujan ataupun tak hujan. Jadi dari segi tu, kita dah ada probability ni dia lebih kepada untuk prediction ataupun time series ataupun forecasting. Kita nak forecast berapakah kebarangkalian esok ni hujan. Kalau esok hujan berapa probability? Sama ada 0.7 ke 0.8. Okay, 0.7 atau 0.8 tu maksudnya merujuk kepada persen lah. 70%, 80%. Okay, jadi dia melibatkan statistical probability. Okay, jadi untuk sesuai untuk bidang forecasting ataupun ni. Kalau bidang econometry pun selalunya gunalah untuk probability ni. Jadi bila probability dia melibatkan normal distribution problem. Okay, understand the normal distribution. Jadi sebenarnya bila kita nak testing sama ada kita nak guna Z-score ataupun T-score, kita kena testing dulu dari segi assessment normality. Sama dengan apa yang pernah belajar sebelum ni lah. Kalau sebelum ni kita tengok pada skewness. Kalau mean equal with the median, equal with mode, maksudnya normality is achieved. Kalau mean greater than median, greater than mode, maksudnya skewness tu berlaku. Bila skewness maksudnya data tu tak normal. Jadi bila data tak normal, tak boleh kita handle untuk dapatkan Z-score. Sebab Z-score ni hanya untuk normality. Datanya perlu normal. Jadi sebab itulah bila kita nak testing Z-score ni, kita kena faham dulu dari segi normality distribution. Okay, bagaimana? Dan lepas tu barulah kita boleh calculate Z-score. Okay, untuk Z-score ni dia ada formula dia lah. Dan juga comparing the Z-score. Okay, Z-score ni sebenarnya kita boleh buat calculate by individual ataupun by single population ataupun lebih daripada satu population menggunakan formula yang sama. Okay, cuma nanti kita akan tengoklah pada example yang seterusnya. Okay, what are Z-score? Z-score measures exactly how many standard deviation above or below the mean a data point is. Okay, here's the formula for calculating a Z-score. Okay, ini adalah formula bagi Z-score. Okay, slide ni saya dah letak dalam Eclipse. Dalam chapter probability, nanti boleh rujuk di sana lah. Okay, yang ni formula. Okay, ni Z-score. Okay, ni X. X ni adalah observe value. Okay, X tu adalah observe value. Okay, yang mu ni adalah mean. Mu ni adalah mean.
Dan yang last ni adalah standard deviation. Okay, standard deviation. Okay. Kalau sebelum ni kita dah dapat dah macam mana kita nak dapatkan population mean, sample mean. Dan lepas tu kita proceed untuk dapatkan standard deviation. Okay, jadi kali ni kita guna hasil daripada nilai mean dan standard deviation ni untuk calculate probability for z-test. Okay, sebelum ni kita cuma dapat nilai mean sahaja, dapat nilai mean, standard deviation, tapi kita tak buat lagi untuk z-test. Sebab melalui z-test lah kita boleh guna sama ada signifikan ataupun tak signifikan hypothesis yang dibuat. Okay, jadi yang tu nanti kita akan elaborate lagi lah untuk next chapter. Tapi sebenarnya kita buat sikit-sikit. Mula-mula start dengan mean. Okay, mula kita kenal dulu introduction to statistics. Lepas tu kita kenal dulu dari segi how to get the mean for the group data, ungroup data. Lepas tu standard deviation and variance. Okay, for the population, for the sample. Lepas tu ada pula untuk group dan ungroup data. Jadi hasil daripada semua tu kita akan include sekali, compress sekali dalam satu slide ni. Okay, yang inilah sebenarnya untuk dapatkan z-score. Tujuan kita calculate untuk mean standard deviation ni sebenarnya last sekali untuk kita dapatkan nilai bagi z-score ni. Okay, jadi example ni here. Okay, the grades on a history meter at Almond have a mean of 85 and a standard deviation of 2. Michael score 86 on the exam. Okay, sekarang ni kita nak dapatkan nilai z-score. Z value. Okay, z-score ataupun z value. Okay, jadi kalau ikut daripada formula, dia kata X adalah observed value. Jadi observed value maksudnya merujuk daripada pemarkahan sebenar lah. Okay, jadi contoh dalam kes ni, example ni, Michael score 86. Maksudnya X tu adalah 86 minus dengan mean grade. Population mean 85. Okay, bahagi dengan standard deviation 2. Okay, jadi awak akan dapatlah nilai dia. Okay, ada setengah final tu dia cuma bagi variance of 2. Contohlah katakanlah dia bagi variance. Okay, variance maksudnya simbol kuasa 2, lepas tu ni 4. Mana pandai-pandai awak lah untuk dapatkan nilai standard deviation. Kalau untuk variance maksudnya kita kena square rootkan dulu nilai variance barulah kita akan dapat nilai standard deviation. Tapi kalau dalam kes ni example 1 ni dia hanya direct. Bagi direct lah soalan. Okay, berapa awak dapat ni? 1/2 ni 0.5 lah. Okay, jadi dapat 0.5. Okay, Z equal 0.5. Okay, Z equal to 0.5. Okay, yang ni baru dapat nilai untuk Z. Okay, belum lagi dapat nilai probability. Okay, yang ni yang awak dapat ni belum lagi dapat nilai probability. Baru dapat nilai Z. Okay, yang tu nanti kita akan tengok macam mana dapatkan, macam mana kita nak dapatkan nilai probability. Sekarang ni baru kita calculate untuk Z-test dulu. Okay, boleh clear ni example 1. Okay, next example 2. Okay, the grades on geometric meter at Almond. Okay, yang ni okay, samalah dengan tadi. Okay, kalau katakanlah untuk Z. Okay, X berapa X? 74. Okay, 74 minus mu, population mu, 82. Okay, divide by standard deviation 4. Okay, jadi berapa awak dapat ni? Okay, negative 2. Negative 2 ha. Okay, negative 2. Jadi Z equal to negative 2. Okay, yang ni baru nilai untuk Z test. Okay, clear. Yang ni simple sahajalah. Okay. Okay, jadi untuk normality ni, dia ada dua jenis lah type of distribution. Satu dia panggil one tail, satu dia panggil two tail. Kalau one tail merujuk dari segi region of rejection tu pada satu bahagian sahaja. Okay, sama ada dekat left ataupun pada right tail. Okay, sama ada left ataupun right tail. Kalau two tail merujuk, dia akan region of rejection tu pada dua bahagian. Okay. Jadi kalau untuk probability, total of probability keseluruhan pada model ni bersama dengan 1. Kalau tengah-tengah ni jadi kosong. Okay, jadi keseluruhannya di sini 0.5, sini 0.5. Sini lebih kepada negatif, sini adalah positif. Okay, yang ni melibatkan nanti kita akan discuss nanti.
Okay, cumanya untuk pengenalan ni maknanya kalau ada tanya, okay, list type of tail, maksudnya ada one tail, ada two tail. Ada dua tail untuk normality distribution ni. Okay, jadi untuk nilai ni, okay, yang ni, okay, yang ni ada calculator ni tak? Calculator ni, nampak tak? Ada calculator ni? Ada. Ada kan? Okay. Jadi untuk chapter ni kita sebenarnya lebih kepada guna calculator lah how to get the probability from Z value. Okay, yang awak dapat tadi tu baru dapat nilai bagi Z. Tapi belum lagi nilai probability. Yang P ni, yang P ni. Yang tadi awak dapat tu yang calculate tu baru dapat untuk nilai Z. Okay, nilai Z. Belum lagi probability. Okay, faham? Okay, jadi untuk ni sebenarnya ada option sama ada kita boleh guna pada statistical table daripada buku ni lah. Nampak ni buku ni? Baik, tak nampak ni, statistical table. Okay, daripada buku color red ni. Okay, dia ada buku color ni lah. Ataupun dia kalau final dia ada bagi je table, statistical table. Tapi sebenarnya saya lebih prefer untuk guna calculator sahajalah sebab daripada calculator ni lagi cepat proses. Kalau nak faham dekat table, lepas tu dengan keadaan kita sekarang ni susah saya nak tunjuk ni pun tak apa clear ni. Okey, tak apa. Okey, jadi untuk for positive value ni, cuba kita identify ni. Katakanlah ni P, probability Z kosong. Okey, mula-mula sekali on calculator ni, okey. Saya nak awak tekan mode tu 2 kali. Mode tu 2 kali. 1, 2. Okay, mode 2 kali. Nampak tak? Mode 2 kali. Okay. Macam mana nak buang virtual ni? Okay, change virtual. Okay, man. Sekejap saya nak buang virtual lah. Okay. Sekarang ni, nampak ni? Okay. Bila awak tekan mode 2 kali, awak akan dapat ni tak? Ada SD, ada REG, ada base. Betul? Okay, jadi awak tekan nombor 1. Kita ambil SD 1. Okay, awak tekan nombor 1. Okay, jadi akan balik pada asal lah. Okay, lepas tu, sekarang ni kita nak dapatkan nilai probability. Klik pada shift. Pada shift. Lepas tu tekan nombor 3. Shift 3. Okay, dia akan keluar macam ni. Boleh nampak? Okay. Shift 3. Okay, sekarang ni awak tengok pada ni, pada simbol ni. Okay, pada simbol ni. Okay, sekarang ni pada simbol ni awak nampak dia ke arah mana? Dia ke kanan kan? Betul, dia ke kanan, betul. Simbol ni, Z ni, dia ke kanan. Z greater than 0. Dia arah ke kanan. Maksudnya kita klik pada right. Okay, jadi pada right ni maksudnya merujuk pada nombor 3. Kau pun tekan nombor 3. Okay, jadi keluar macam ni. Okay, boleh. Lepas tu awak masukkan nilai kosong. Okay, dekat slide tu ada nilai kosong. Okay, cuba masukkan nilai kosong. Lepas tu tekan equal. Okay, awak akan dapat nilai yang sama iaitu 0.5. Awak akan dapat nilai yang sama 0.5. Yang ni cara kita nak dapatkan probability value menggunakan calculator. Okay, kalau yang tadi tu kalau guna table pun boleh lah. Tapi alang-alang awak dah tengah guna calculator ni, guna terus je lah. Okay, boleh ikut, faham eh? Boleh ikut eh? Boleh. Okay. Jadi untuk positive value ni adalah rules. Ni semua rules. Yang ni awak kena ingat lah kalau boleh ni. Okay, yang ni untuk rules bagi positive value dan satu lagi tu untuk rules untuk negative value. Okay. Kalau kita nanti saya akan bagi assignment lah. Nanti kita boleh buat practice. Lagi cepat lah, lagi mudah. Okay. Untuk positive value. Okay, kalau tengok daripada ni, bila Z ni greater than A.
Itulah jawapan probability. Yang ni adalah jawapan bagi probability Z. Katakanlah tadi awak dapat katakanlah P, okay, Z greater than 0.3. Cuba ha. Okay, katakanlah awak katakanlah A ni bersamaan 0.3. Okay, berapa probability yang awak dapat? Cuba buat. Cuba kira buat sendiri. Okay, 3, 0.3. Okay, berapa dapat ni probability bagi ni? 0.3 ni. Berapa awak dapat Okay, dapat 0. Ya, betul. 38209. Okay, maksudnya ni adalah nilai probability. Okay, maksudnya bersama dengan 38.2% lah. 38%. Kalau dalam kes ni maksudnya bersama dengan 50%. Okay, 50% kebarangkalian. Yang ni 38.209% kebarangkalian. Okay, faham? Okay, yang ni cara how to get the probability value from Z-test, Z-score. Okay, using calculator. Okay, lepas tu untuk next. Okay, daripada ni, tadi kita hanya melibatkan single value sahaja kosong. Lepas tu nombor 2 ni 0.3. Okay, kalau dalam kes ni awak dapat nilai ada kosong dekat sini. Lepas tu 0. Katakanlah 0.3. Okay, 0.3. Katakanlah A ni bersamaan dengan 0.3. Jadi bila daripada dua nombor ni, awak kena pisahkan. Dari segi rules dia sepatutnya macam ni. Okay, rules dia sepatutnya macam ni. Okay, Z greater than 0 minus Z greater than A. Okay, ini dari segi formula basic positive rule ni. Okay, jadi sebenarnya tak payah ingat pun tak apa. Kata open book up. Kata dah open book, maknanya awak kena ikutlah dari segi rules di sini. Maknanya bukan jadi satu masalah. Kalau dulu ya, nak kena ingat lagi lah. Nak kena faham lah. Okay, yang ni saya bagi dekat slide ni. Okay, yang ni. Tak boleh refer lah pada slide ni kalau ada final exam macam ni. Okay, sekarang ni Z greater than 0. Okay, 0 kita dapat dah tahulah 0.5. Okay, 0.5. Minus, katakanlah Z A tu adalah 0.3. Yang tadilah 0.3 kita dapat 0.38209. 0.38209. Jadi jawapan akhir apa? 0.5 tolak 0.3829 kita akan dapat 0.11791. Maksudnya 11.791% kebarangkalian. Okey, boleh? Faham Okey, itu maksud dia. Okey, lalu yang keempat. Kalau nilai sini 0. Sini 0.3. Lepas tu sini 0.4. Contoh. Okay, sini 0.3, sini 0.4. Okay, jadi rules dia samalah. Yang A ni minus yang B ni. Okay, yang sini minus yang B ni. Okay, jadi 0.3 dah dapat tak? Ada soalan nak tanya? So, kalau guna kalkulator 570, bukankah saya guna kalkulator 570 kat sekarang ni? Saya guna 570 dapat jawapan ni. 570 ni. Ni awak tekan pada yang plus version. Lain ke dengan saya ni? Yang ni saya. Lain. Lain? Kalkulator. Kalkulator apa tu? Ada mode tak? Cuba tekan mode. Mode ada nilai SD. Ada nilai SD tak? Ada. Dekat kalkulator tu ada. Tak ada. Tekan mode 2 kali. Ke mode berapa kali? Sekali je. Sekali je ada. 2 kali tak ada. Tak ada. Tak ada. Oh, tu susah juga ni. Okay, tak apa. Nanti kita akan tunjuk yang table jugalah kalau ada masalah gini. Saya ke nak senang guna kalkulator. Ya apalah, nanti saya tunjuk yang tu kena. Sekejap dekat-dekat slide ni ada tak? Okay, apa lepas ni kita tengok. Okay.
Yang ni saya tunjukkan kalkulator, nanti kita try tengoknya pada statistical table dulu. Okey, sekarang ni katakanlah Z kosong, okay, A ni adalah 0.3, okay, yang B ni 0.4. Okay, yang ZA ni dah tahu dah. ZA tu adalah 0.38 209. Okay, minus. Okay, cari B tu yang 0.4. Berapa dapat 0.4 tu? Okay, berapa dapat tu? Okay, berapa dapat 0.4? 0.34458. Okay. Oh, pandai dah tu guna calculator. 0.34458. Okay, jadi apa bolehlah minus. 0.38209 minus yang tadi tu. Okay, apa dapat nilai 0.03751. Okay. Yang ni, yang last kali tu kalau ada rules yang ni, okay, Z less than A. Maksudnya bersamaan dengan 1 minus ni. Mana dia akan ke arah kanan. Semua ke arah kanan bila melibatkan positif value. Tapi bila awak dapat negatif value, katakanlah Z greater than negative 3. Katakanlah dapat negatif 0.3. Okay, dia ada samalah, maksudnya bersamaan dengan 0.3. Sama. Okay, kita tengok pada next slide. Sekejap saya nak tengok pada standard normal distribution yang calculate yang ni. Okay, katakanlah 0.3. Okay, kalau 0.4. Okay, okay, kepada yang tak ada ni, sekejap saya kepada yang tak ada calculator tadi tu. Okay, ni ada. Yang ni lain sikit lah. Yang ni lain sikit. Yang saya dapat ni lain sikit. Okay, yang ni saya kena betulkan balik table ni, baru saya akan upload sekali lagi. Yang ni untuk standard normal Z, yang lainnya satu lagi ni. Yang ni kita guna yang untuk upper tail. Okay, sebabnya kalau buku merah ni sepatutnya ada banyak lah sebenarnya. Ada berapa page Ada 79 page ni. Okay, tapi tak apa, nanti saya upload balik gambar yang sebenar lah. Okay, kalau katakanlah tadi saya tengok pada buku ni. Okay, yang tadi tu. Okay, yang tadi tu katakanlah awak dapat katakanlah Z 0.3. Okay, Z 0.3. Okay, awak tengok pada ni. Nampak ni? 0.3. Nampak Nampak? 0.3 ni. Tak nampak. Tak nampak payah ke Tak. Kalau 0.3 awak tengok pada next dia 0.3821. Okey, nanti saya upload lah gambar ni. Saya akan upload gambar ni tak dalam WhatsApp group. Senang. Saya ada nilai sama. Kalau dekat table ni pun sama, boleh tengok jugalah. Yang tadi tu saya tunjuk by calculator. Okay, tapi dekat slide ni lain, table lain pula yang saya masukkan. Okey, tapi maknanya untuk setakat ni calculator okey. Bolehnya for positive value ni. Boleh tak? Okay, kalau untuk negative value, okay, dia sama. Kalau dapat nilai probability Z less than negative 0.3, contohnya kan. Maksudnya bersamaan dengan P, Z greater than A. Jadi bila P, Z greater than A tu, barulah dapat nilai ni. Ni, sama. Kalau dapat negative value pun dekat sini, katakanlah Z tu negative 0.3 ni, sebenarnya sama dengan nilai Z 0.3 yang ni. Jadi awak akan dapat nilai yang sama lah, 0.38209, sama. Awak akan dapat nilai yang sama. Cuma yang membezakan antara nilai yang positif dengan negatif ni pada ni. Pada ni sahaja. Sebabnya, kalau yang nombor 3, nombor 4 ni, bila kita melibatkan positive value, kita akan mula dengan 0 yang sini. Yang pada left ni, untuk minus padanya A ni.
Okay, tapi kalau untuk negative value, kita mula pada ni, pada sini. Okay, ni tengok. Pada sini, barulah minus yang A. Dia terbalik. Okay, kayak ni pun, kita mula sini. Z negative A ni, ZA minus ZB. Kalau yang sebelum ni, yang for positive value tu, dia start sini. Okay, ni hasil ni minus dengan ZB ni. Okay, boleh? Tu je beza dia antara yang negative value dengan positive value. Yang lain kalau katakanlah awak dapat Z tu greater than 0.3, satu lagi negative 0.3 pun nilainya tetap sama, 0.38209. Okay, itu sahaja beza dia. Okay, boleh? Nanti kita try gunakan calculator lah. Okay, contoh yang ni. Okay, PZ greater than 0, berapa awak dapat ni? Samalah 0.5. Okay, 0.5. Okay, ni contoh soalan. If the continuous random variable Z has a standard normal distribution, find the probability values. Okay, ni contoh soalan. Okay, contohnya past year sebelum ni pun ada macam ni. Maknanya untuk dapat ke barangkali kalau Z greater than 0, guna calculator dapat 0.5. Okay, lepas tu tengok pada P ni, yang B. Dua-dua positive value. Okay, maksudnya kita guna for positive integer lah, for positive value. Z greater than 0 minus P Z greater than 0.14. Okay, jadi awak dapat berapa ni? Z greater than 0 dapat 0.5. Okay, minus Z greater than 0.14. Berapa awak dapat ni? Okay, berapa dapat? 0.14. Berapa awak dapat? Okay, berapa dapat? 0. Betul. 0.4443. Okey, jadi aku dapatlah jawapan last dia kebarangkalian ni berapa. Okey, settle. Yang ni P pula. Tengok sama, dua-dua positive value. Okey, P Z greater than 0 dekat sini. Okey, lepas tu minus P Z greater than 2.14. Okey, pun dapat, lepas saya dapat. Okay, 0.5 lah sini. 0.5 minus 2.14 berapa? Okay, 2.14 akan dapat 0.01618. Apa dapat adalah sekali berapa kebarangkalian. Okay, yang ni contoh bagi for positive value. Kalau katakanlah okay, katakanlah ni untuk negative value. Katakanlah P. Okay, ni P negative value. Negative 0.14. Okay, Z. Okay, lepas tu kosong. Okay, contoh sini. Okay, maksudnya awak kena convert dulu Z ni. Z yang greater than. Okay, Z yang greater than. Z yang greater than 0 ni. Okay, minus dengan Z greater than 0.14. Okay. Kalau 0 greater than Z ni 0.5. Okay, tolak dengan Z greater than 0.14. Berapa? 0.14. Okay, samalah 0.043. Okay, jadi awak dapat nilai pun samalah 0.057. Okay, dia sama dengan nilai negative value dengan positive value. Dia memang sama sebab dia symmetry. Okay, boleh? Dia memang sama. Cumanya saya takut nanti awak tertukar nak minus mana satu lah padahal semuanya sama. Okay, boleh? Okay, yang untuk negatif. Kalau katakanlah dapat, okay, ni contoh. Katakanlah dapat yang sebelah ni dapat negatif, ada both. Sini ada negatif, sini ada positif. Okay, sini ada negatif, sini ada dua-dua. Ada negatif, ada positif. Mana awak kena convert yang ni dululah. Katakanlah negatif tu awak dapat negatif 0.1. Okay, lepas tu Z ni 0.2. Okay, 0.2. Okay, jadi awak kena convert dulu jadi macam ni. Maksudnya 1
tolak P Z greater than B greater than yang ni lah. Z greater than 0.1 minus Z greater than 0.2. Okay. Jadi awak dapat 1 tolak. Okay, berapa yang ni? 0.1. Okay, 0.1. 0.1 dapat 0.46017. Tolak Z greater than 0.2. 0.2 dapat 0.42074. Okay, jadi bolehlah tolak semua sekali berapa? Okay, 1 tolak 0.46017 tolak lagi 0.42074. Okay, last sekali awak akan dapat 0.11909. Okay, boleh? Boleh ikut? Boleh kan? Okay, jadi sebenarnya awak kena tahu dari segi rule sahajalah. Okay, yang ni. Okay, yang ni untuk negative value. Yang satu lagi untuk for positive value. Okay, yang ni tak apalah sebenarnya. Okay, yang ni comparing Z-score tadilah yang saya bagi tahu sebelum ni. Okay, kalau sebenarnya untuk formulanya. Okay, yang ni comparing Z-score. Okay, katakanlah awak dapat nilai ni. Mira Filzah ni. Mira Filzah took both exam. Okay, she score 172 on LSAT and 37 on MCAT. Okay, ada dua exam ni. Okay, sekarang ni kita boleh buat comparison. Okay, untuk Z ni. Kita Z ni katalah Mira Filzah. Okay, 172 observe value. 172 tolak dengan population mean. Berapa ni? 151. Bahagi dengan standard deviation 10. Okay, berapa awak dapat ni? Bagi LSAT. Okay, 172 tolak 151 bahagi 10. Okay, awak dapat 2.1. Okay, 2.1. Okay, yang ni baru untuk LSAT. Baru untuk LSAT. Baru yang ni. Okay, cuba cek untuk MCAT. Okay, MCAT. Okay, 37. Okay, MCAT 37 minus 25.1. Okay, divide by 6.4. Okay, berapa awak dapat ni? 37 tolak 25.1 bahagi 6.4. Okay, awak dapat 1.859. Okay, 1.859. Jadi, kita dah dapat dua result. Yang ni untuk MCAT, yang ni untuk LSAT. Jadi, dia tanya, which exam did she do relatively better on? Okay, mana exam yang dia betul-betul bagus? Okay, kita tengok pada nilainya lagi sikit. Okay, kalau dalam kes ni, 1.859 ni lebih kecil dari nilai 2.1. Maksudnya, Mira Filzah ni lagi perform exam untuk MCAT berbanding dengan LSAT. Okay, kita tengok, kita pilih nilai paling sedikit. Okay, boleh clear? Yang ni untuk comparison score tadilah yang saya kata yang melibatkan 2 ataupun lebih. Kalau ada 3, 3 lah kita kena buat. Tapi soalan ni 2 lah. Okay, boleh? Okay, yang ni past year exam. LSAT yang bagus. Ni, MCAT lebih bagus sebab je nilai dia lebih kecil berbanding LSAT. Mana ni? Maksudnya LSAT. Oh, faham. Okay. Maksudnya exam dia yang ni, yang MCAT ni sebab nilai dia 1.859, yang LSAT tu 2.1. Dia lagi kecil lagi bagus lah. Okay, lagi kecil lagi bagus nilai dia comparing Z-score. Okay. Okay, dan seterusnya. Mana sekarang? Okay, yang ni past year exam yang sem lepas. Okay, yang ni awak boleh try guna. Okay, yang ni contoh soalan yang past year-nya ni. Okay, average
110. Lepas tu ada standard deviation of RM25. Okay, yang ni okay, are normally distributed. Okay, cuba buat yang ni. Okay, yang ni boleh guna calculator atau try. Okay, nanti cuba jawab nantilah. Berapa jawapan dia. Nanti saya akan bagi jawapan waktu next class. Buat dulu. Okay, buat dulu. Okay, yang ni past year. Sama je dengan yang case yang tadi tu sebenarnya. Okay, dia dah bagi nilai min. Okay, 110. Okay. Ni katakanlah dia spend more than RM130. Berapa? PZ greater than ni. 130. Okay, I'll try lah. Maksudnya. Tu maksud dia find the probability. Ni contoh final exam. Okay, boleh buat average tu dia dah bagi 110. 130 tolak 110 bahagi dengan 25 dapat berapa? Okay, lepas tu kalau greater than ni terus guna calculator terus dapat jawapan. Okay, what percent? Okay, ni maksudnya P. Okay, RM80. Okay, RM80. Okay, Z. 100. Okay, tu maksud dia. Okay, yang ni maksudnya kena pisahkan lah jadi. Dua-dua integer lah. Z greater than 80 tolak P Z greater than 100. Okay, apa kira calculator dapat nilai dia. Senang yang ni. Okay, boleh. Yang ni contoh past year exam. Macam ni je. Okay, yang ni nanti yang table ni saya ganti dengan table lain. Yang ni table pasal benda lain ni. Saya sila ambil. Okay, yang ni table untuk benda lain. Bukan yang untuk upper tail ni. Okay, nanti saya upload dekat WhatsApp group nanti boleh tengok lah. Dekat slide nanti bukan sempat. Okay, ada nak tanya? Oh, ini lah. Lebih lama.